Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ni kita nak bincangkan kalau ambulans sampai kat lokasi, nak kena start CPR ke tak kena start CPR. Okay, so kadang kita dapat kes, contoh kes jatuh lah. Sampai kat lokasi, kita pun ingat jatuh. Sampai kat lokasi, rupanya memang kes jatuh. Jatuh 5 tingkat dan sebagainya. Bangsa dah tak sedarkan diri. Perlu CPR ke tak perlu CPR. Okay, contoh kes yang kedua, kes kemalangan jalan raya. Okay, kita pun okey lah. Kes kemalangan jalan raya, no, sampai kat lokasi, mendapati memang betul kemalangan jalan raya, tapi mangsa dalam keadaan tak sedarkan diri, terbaring kat atas jalan raya. So perlu buat CPR ke tak perlu. Okay, so kita kena lihat kepada keadaan ni lah. So in charge yang akan buat keputusan. So kita tengok, benda ni subjektif tau. Tak semestinya apa yang saya cakap hari ni kena ikut apa yang saya cakap. Tak, dia subjektif. Ikut keadaan, ikut situasi semasa dan sebagainya lah. Okay, ini sebagai panduan sahaja. Okay, so bila sampai kat lokasi tu, kita tengok dulu keadaan mangsa. Okay, mangsa ni betul-betul masih bernafas atau tidak lah. Okay, tak sedarkan diri, kadang masih bernafas. Okay, kadang walaupun tak sedar diri masih ada nadi. Okay, yang tu tak perlu start CPR lah. Kalau P, kita cek nadi, karotik, kita cek radial, tak ada pun nadi. Then kita tengok pernafasan, kita tengok kat dada mangsa, tak naik tak turun pun dada dia. So tak ada pernafasan kan. Kemudian kalau ada stetoskop, kita guna stetoskop, kita dengar tengok kat paru-paru tu ada bunyi tak? Dekat jantung dia ada bunyi tak? Okay, paru-paru kiri kanan ada bunyi tak? Jantung ada bunyi tak? Kemudian kita boleh cek reaksi anak mata lah. Kita boleh cek pupil dia. Okay, kalau sepatutnya bila kita guna pentos tu, yang lampu mentor tu, kita guna pen light kan, sepatutnya bila kat sini tak kena dekat anak mata lagi, dia kembang. Bila sampai ke anak mata, dia kecut. Bila dia dah lepas daripada anak mata, dia kembang balik pupils tu. Okay, dia akan main. Tak kena lampu, dia kembang. Kena lampu, dia kecut. Kemudian bila lampu dah lepas daripada kawasan tersebut, dia akan kembang balik. Yang tu yang normal lah. Ada reaction tu light. Okay, kalau kata kembang saja ataupun kecut saja, tak ada respon langsung kepada cahaya yang kita bagi tadi, mungkin inilah mangsa tu tak ada nadi, tak ada nafas lah. Okay, kemudian nak confirm lagi, kita boleh pasang AED ataupun kita boleh pasang ECG untuk cek tengok elektrik dalam jantung tu, aktiviti elektrik kat jantung tu masih ada aktiviti elektrik ataupun tak lah. Okay, itu untuk cara-cara nak confirm mangsa ni dah meninggal dunia ke tak kan, ada sign of life ke tak. Okay, kalau sampai kat lokasi, ada orang awam tengah buat CPR dekat mangsa. Okay, kita pergi kes jatuh tadi, kita pergi kes accident tadi, ada orang awam dah start buat CPR. Kita tim ambulans ni wajib sambung, wajib bawa ke hospital untuk rawatan selanjutnya lah. Sebab ada usaha untuk menyelamatkan dia dah dekat lokasi. Okay, jangan kita berhenti dekat situ dan kita tak bawa dia ke hospital. Rugilah sebab ada tim yang dah buat CPR, dah start buat CPR. So kalau ada orang buat CPR saja, automatik kita pun bawa mangsa, pasang spiker collar, pasang spinal board. Okay, spiker collar ni untuk orang yang kes trauma lah, kemalangan jalan raya, kes pukul, gaduh, jatuh dan sebagainya, kena pasang spiker collar. Spinal board tu, apa-apa kes pun, medical pun kena pasang spinal board. Sebab spinal board ni bagi permukaan belakang ni keras, supaya kita punya tekanan dada tu efektif. Dia tekan tu keras kat belakang lah, dia tak tekan tilam, dia tekan jantung kan. So spinal board wajib pasang. Spiker collar ikut, kalau trauma case kita pasang lah, no? Lepas tu pasang BVM, cepat-cepat bawa ke hospital. Selalunya kita tak lama lah dekat lokasi. Kalau kes yang ada orang awam buat CPR, kita pun tak lama kat lokasi. Mungkin sekitar 4 minit, 5 minit dah siap pasang spinal board, dah siap pasang spiker collar, cepat-cepat bawa naik ambulans. Kita pula continue CPR sampai ke hospital pula. Okay, kalau yang lain pula, okay, tak sampai lokasi tak ada orang buat CPR lagi,
mereka menunggu ambulans datang, siapa pun tak berani sentuh mangsa lah. So tim ambulans tu dia kena perhatikan beberapa perkara lah. Okey, ada tak berlakunya perubahan fisiologi selepas kematian? Okey, ada algomotis tak? Ada rigomotis tak? Ada livomotis tak? Okey, algomotis tu macam mana? ALGOR, lepas tu MORTIS, algomotis, maksudnya badan dia jadi sejuk, penurunan suhu. Okey, orang yang dah tiada tanda-tanda kehidupan ni, selepas 1 jam dia akan turun 1 darjah Celsius. Sejam sekali dia turun 1 darjah Celsius, ikut kepada keadaan persekitaran lah. Kalau dia meninggal atas jalan raya, panas terik, so mungkin dia susah sikit nak turun, kan, dia lambat sikit nak turun. Kalau dia duduk kat tempat yang bersalji, dia meninggal dekat luar rumah, memang lagi cepat turun lah suhu dia. Okay, so iaitu algomotis. Itu tanda-tanda inilah perubahan fisiologi, perubahan badannya selepas kematian lah. Tanda yang kedua, rigor mortis, RIGOR MORTIS, rigor mortis, iaitu dia pengerasan otot-otot. Otot ni keras sampai kita dah tak boleh nak gerakkan sendi dia. Patutnya kalau tangan straight kita boleh bengkok, kalau tangan bengkok kita boleh straight, kan. Tapi lepas kematian dia tu, kita jadi rigor mortis, tak boleh gerakkan sendi-sendi badan dia. So kalau tak boleh gerak sendi-sendi badan ni, dah jadi rigor mortis ni, selalunya kematian tu lebih kurang 2 hingga 4 jam lah. Dah lama. So kalau 2 hingga 4 jam ni tak perlu buat CPR. Okay? Kalau yang tadi badan dia sejuk sangat pun, kalau dah sejuk tak suam pun, maksudnya dah lebih 30 minit, tak perlu buat CPR lah, dah lama lah. Tengok situasi. Kalau persekitaran memang tengah hujan, dia ada atas jalan yang hujan tu, yang itu memang cepat sejuk lah. So kena fikir balik, perlu tak buat CPR. Kena tengok tanda-tanda yang lain lah. Kemudian yang lebih lama lagi, kalau badan kita tu dah lepas kematian tu lebih lama lagi, dia akan jadi livor mortis, LIVOR MORTIS, livor mortis, iaitu kulit dia kebiruan. Dia dah start jadi biru-biru dah kulit dia, sebab oksigen dah tak ada dalam badan. Lagi lama, silat-silat dia jadi biru terang, biru ke purple dan sebagainya lah. Yang tu yang lagi teruk. Kalau dah lama sangat, berhari-hari, dia akan jadi proses yang seterusnya, pereputan. Lagi teruk lah. Kalau sampai berulat, nampak badan dia dah start reput, perut pecah dan sebagainya, kan. Dan dah tak perlu buat CPR lah. Memang susah, memang tak boleh nak patah balik, dah tak boleh nak hidup balik. Okay, so kalau nampak ada tanda-tanda algomotis, rigomotis, livomotis atau pereputan, mungkin kita tak perlu buat CPR lah. Mungkin kita boleh tak perlu buat CPR. Nak confirm lagi, kita cek pipis, kita tengok pernafasan dia, cek nadi dan sebagainya. Nadi, masa periksa nadi tu jangan guna ibu jari. Ibu jari ni kadang yang kita rasa, oh ada nadi, padahal sebenarnya yang kita rasa dengan ibu jari tu nadi kita sendiri. So gunalah jari yang lain untuk merasa nadi tu. Okey, kalaulah perlu CPR, kita tak mau lama-lama kat lokasi, 5 minit terus bawa ke hospital lah. Okey, kalau tak perlu CPR, kita kena terangkan dekat waris ataupun saksi kat lokasi lah. Kita dah buat pemeriksaan macam ni, kena senaraikan pemeriksaan apa yang kita buat. Kemudian kita rasa kes ni dah tak boleh diselamatkan dengan CPR lah. Sebab CPR ni kena buat cepat-cepat selepas mangsa tak sedarkan diri. Kita pun explain. Kalau mereka boleh terima, kita boleh ke step yang seterusnya. Pastikan mereka boleh terima dulu penerangan kita tu, baru kita ke step seterusnya. Kalau dia tak boleh terima, kita kena cari orang lain pula untuk explain sampai dia boleh terima lah. Maksudnya kita kena call ambulance hospital pula, minta MA check lagi sekali, double confirm. Okay, so dia ada 2 pandangan lah, dia dapat 2 opinion, second opinion, kan. Then yang seterusnya baru kita boleh suggest kat dia, mungkin cik nak pergi buat report polis. So cik bawa IC yang mangsa tak sedarkan diri tadi, bawa IC ke pejabat unit lah, ke balai polis, dan polis akan uruskan yang selanjutnya.
Okey, sebelum bawa IC ke balai polis tu, mungkin nak photostat siap-siap sebab nanti takut polis ambil terus IC kan. Boleh pesan siap-siap kat waris macam tu lah. Okey. So yang penting sekali sampai dekat lokasi jangan cemas, jangan tak tahu nak buat apa. Okey, kita kena tenang, perhati dulu keadaan keliling, perhati mangsa. Lepas tu buat dulu pemeriksaan satu-satu baru kita explain dekat orang yang terdekat lah. Okey, kalau ada orang buat CPR, cepat-cepat bawa ke hospital lah. Sebab dah ada usaha untuk menyelamatkan mangsa. Kita ni continue saja bawa ke hospital untuk tindakan lanjut. Okey, kalau ada soalan apa-apa boleh type kat ruangan komen. Kita sama-sama berkongsi lah. Kita sama-sama berkongsi. Semoga bermanfaat. Terima kasih kerana menonton.